perempuan pusaka ni habis pada mereka dia, walaupun mereka ni adalah waris perempuan. Jadi mungkin ada orang tak perlu ke waris lelaki untuk menghabisi. Dalam kes ini, dalam keadaan tertentu tidak perlu, kerana mereka ini sahaja sudah menghabisi harta tersebut. Tidaklah harta tu pergi ke Baitul Mal. Melainkan pada contoh yang pertama tadi, saudara sebab apa perempuan, anak waris lain tak ada, dia seorang-seorang dia dapat berapa? 1/2. So 1/2 lagi dah oleh kerana tak ada waris yang lain, maka bakinya pergi pada Baitul Mal. Ataupun kalau cerita ni saya letakkan Baitul Mal lah, sebab tak ada waris yang lain. Kalau ada waris lain, dia akan pergilah cari waris yang boleh, waris asobah yang boleh menghabisi. Saya nak bagi kita, apa yang saya nak tekan dekat sini, waris saudara ini tadi dia boleh menjadi ada keadaan dia boleh menerima secara fardu. Maksudnya di situ dia boleh menerima secara fardu. Dan sekiranya saudara seibu sebapa perempuan bersama datuk, sama juga bila sebut kita saudara bersama datuk, cerita balik muka sama. Muka sama juga. Muka sama balik. Alright. Kemudian sikit lagi, saudara sebapa perempuan boleh dalam keadaan seperti apa? Sama keadaan saudara sebapa perempuan, dia sama macam seibu sebapa perempuan. Bila seibu sebapa perempuan tak ada, sebapa perempuan pun ambil lah alih tempat dia. Dia macam tu. Jadi pembahagian ni sama, cuma dia ada syarat dia lah. Saudara seibu sebapa lelaki tak ada, saudara seibu perempuan tak ada, dan saudara sebapa lelaki tak ada. Jadi mereka dia akan mewarisi. Dia akan, barulah dia boleh sama ada dia asobah ma'al ghairi ke ataupun muqasamah ke. Tapi kalau dia bersama dengan lelaki, saudara sebapa lelaki, maka dia orang akan berkongsi lah. Wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaa falidzakari mislu hazzil unsayain. Dan jika mereka itu ahli waris itu terdiri daripada saudara lelaki dan perempuan, seibu sebapa ataupun sebapa, maka bahagian seorang saudara lelaki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Ini dia ayat Quran yang menjelaskan berkenaan dengan saudara. Bila bersama dengan lelaki dan perempuan, dia pun juga boleh berkongsi dua nisbah satu. Namun jika dia bersama dengan saudara seibu sebapa, sebapa perempuan tadi akan mendapat 1/6. Ini pelik ni. Jadi 1/6, dia ada tambahan sikit, dapat 1/6, yakni dia mencukupkan bahagian 2/3 perempuan. Ini kalau nak jelaskan ni pun panjang juga ni. Istilah dia takminatus sulusain. Baik, sikit saudara seibu sebapa lelaki ataupun saudara seibu sebapa perempuan tadi saya tak masukkan dalam seibu sebapa ni, seibu saja, sama ada lelaki dan perempuan, mereka ini juga adalah waris fardu yang boleh menerima 1/6 ataupun 2/3 dengan syarat tidak ada keturunan ke bawah. Dalam keadaan yang kalau mereka ni melibatkan 3 bersaudara, saudara seibu sebapa lelaki dan saudara seibu lelaki, jadi sebapa lelaki, yang bapa lelaki tadi yang tengah-tengah tadi terhalang, tetapi yang dapat seibu sebapa dan seibu sahaja. Walaupun nampak sebapa macam lebih dekat daripada seibu, tetapi sebapa tadi terhalang, yang dapat seibu sebapa dan seibu sahaja. Wallahu alam. Jadi mungkin agak kena buang otak sikit lah. Bunyi macam complicated. Pening ni sebab dia berulang-ulang. Seibu sebab apa? Seibu dan sebab apa? Lelaki dan perempuan. Tapi insyaAllah kalau sahabat boleh rujuk balik video kita di Facebook IKIM FM ni, ataupun rujuk para asatizah kita di Baitul Mal, khususnya di Majlis Agama Islam Selangor. InsyaAllah moga-moga dapat pencerahan terbaik tentang waris-waris. Dan hari ni waris saudara lelaki dan perempuan atau waris sisi. Untuk hari ni terima kasih Ustaz Hamzah. Terbaik, sangat tenang dia Ustaz kongsikan. Moga-moga menjadi kefahaman dan pencerahan untuk kita semua. Jumpa lagi Ustaz, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Sahabat-sahabat sekalian, terima kasih juga yang terus setia. Ramai juga yang setia depan skrin yang tengok apa yang Ustaz Hamzah kongsikan. Moga-moga bermanfaat untuk semua. Dan untuk anda pagi, kita tutup tirai di sini. Kita akan sambung esok. Kejap lagi Yati akan sambung perkongsian untuk Rahmatan lil Alamin untuk memulakan slot aspirasi 10-1. Ya, jumpa lagi lebih kurang dalam 24 jam dia sekarang, ataupun kurang lagi. Dan sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rancangan Bual Bicara itu tadi telah dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Agama Islam Selangor. Ustaz, ibu saya baru meninggal dunia. Macam mana saya nak buat kiraan pembahagian harta pusaka ibu saya ya Ustaz? Mudah je puan. Sekarang ni MAIS ada menyediakan kalkulator e-Faraid. Layari saja www.mais.gov.my. Kemudian puan masukkan maklumat yang diperlukan. Sistem ini akan menunjukkan kiraan pembahagian secara faraid dan carta waris-waris yang berhak. Wah, mudah ni Ustaz. Rancang dan uruskan harta anda di MAIS. Layari www.mais.gov.my atau hubungi 03 5514 3773 atau 3772 untuk keterangan lanjut. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM menyediakan satu manual khusus kepada pegawai pembimbing dalam melaksanakan program khidmat rohani bagi membantu pesakit COVID-19 yang terkesan dari segi emosi dan mengalami masalah kesihatan mental termasuk kemurungan. Bercakap kepada pihak media pada sidang media selepas menghadiri Majlis Pelancaran Klinik Rohani di Tampin Negeri Sembilan, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama, Datuk Ahmad Marzuq Syarif berkata, program yang dikenali sebagai klinik rohani itu mengandungi kaedah rawatan menggunakan pendekatan Imam Al-Ghazali, membabitkan aspek emosi, pemikiran dan juga tingkah laku. Di samping itu, menurut beliau, program tersebut merupakan projek perintis yang dimulakan semalam di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC Hospital Tampin sebelum diperluaskan ke PKRC terpilih mengikut zon seperti Kedah mewakili zon utara, Kelantan mewakili zon timur dan Sabah mewakili zon Malaysia Timur. Program Sustainability Achieved via Energy Efficiency atau SAFE akan diteruskan pada tahun depan dengan pemberian rebat sebanyak RM200 bagi pembelian peralatan elektrik cekap tenaga bertaraf 4 dan 5 bintang. Sehubungan itu, jelas Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, program yang dimulakan sejak tahun 2011 itu kini turut menggalakkan pengguna untuk membeli peralatan elektrik buatan tempatan atau yang dikilangkan di Malaysia dan mendapat persijilan SIRIM atau setara dengannya. Sehingga 30 September lalu, kata beliau lagi, sejumlah 1,157 pekedai dan peruncit di seluruh negara telah mendaftar untuk menyertai program SAFE dan 90,835 pengguna telah memohon penembusan e-rebat tersebut. Akhir sekali, Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp Johor mengesan 55 lokasi panas pembuangan sampah haram di negeri Johor yang didapati masih lagi aktif. Menurut pengarahnya, Khairul Hisham Jalaluddin, menjadi tempat pembuangan sampah haram sejak tahun 2017 yang mana 60% daripadanya merupakan bahan binaan. Pada sidang media selepas tinjauan di sebuah lokasi pembuangan sampah haram di Jalan Ulu Tiram Johor Bahru, Khairul Hisham turut berkata pihaknya sentiasa proaktif dan tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pesalah yang didapati membuang sampah secara haram di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 19 Oktober dalam tahun 2015, Konvensyen Pegawai Hal Ehwal Islam dan Pegawai Syariah seluruh Malaysia dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Nik Muhammad Ammar bin Abdullah, Timbalan Menteri Besar Kelantan di Kota Baru, Kelantan. Konvensyen ini diadakan dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan selama 3 hari. Tujuan utama konvensyen adalah bagi memperkukuhkan pemahaman dan pengetahuan para peserta terhadap isu-isu semasa perundangan syariah di Malaysia. Sejumlah 200 orang peserta hadir dalam konvensyen ini yang terdiri daripada pegawai penguasa agama, pendakwa syar'i dan hakim syar'i negeri-negeri seluruh Malaysia.
Sebanyak 4 kertas kerja telah dibentangkan dan 1 slot forum telah mengisi aturcara dalam konvensyen berkenaan. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1 IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi, salam duha, juga salam Rabu untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Hari Rabu hari ini 10 November 2021, saya Nur Hayati Paradi kembali bersiaran untuk bersama dengan sahabat-sahabat pendengar menerusi perkongsian kita. InsyaAllah 3 jam bakal bersama dengan anda. Moga-moga ada kebaikan dan juga keberkatan waktu diberikan untuk kita semua, insyaAllah. Baiklah, untuk rakan-rakan pendengar, tadi telah pun sama-sama kita isi ruang waktu kita 4 jam menerusi Warna Pagi. Jadi terima kasih pada Sufian Amrin, Hazwan Shah dan juga penerbit mereka, Puan Najah Mazlina Ismail. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama menerusi aspirasi. Bakal kita mulakan kejap lagi perkongsian kita hari Rabu yang positif ini. Bakal kita mulakan dengan perkongsian rahmatan lil alamin untuk sama-sama belajar sesuatu daripada sunnah baginda Nabi SAW. Yang penting bila kata tentang sunnah baginda Nabi SAW, ada sebahagian besar juga daripada sunnah tersebut telah pun kita amalkan, telah pun kita jadikan sebagai budaya dalam kehidupan kita. Cumanya kita agak risau sebab kadang-kadang bila dah dijadikan sebagai adat, kita terlupa bahawa itu adalah sebahagian daripada sunnah baginda Nabi SAW. Hari ini Ustaz Rushdie Ramli Al-Jawahari akan ingatkan kita kembali tentang sunnah berkenaan dengan tidur sinilah, kan? Ada punya perkataan dia, tidur sinilah. Itu selalu ajakan-ajakan daripada tuan rumah kepada tetamunya. Jadi hari ini kita nak cerita tentang adat dan juga tetamu. Tidur sinilah tajuknya, insyaAllah untuk sama-sama kita bincang-bincangkan, untuk sama-sama kita jadikan sebagai panduan dalam kita menyemarakkan lagi amalan sunnah dalam kehidupan kita, insyaAllah. Untuk anda ikuti secara langsung di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM dan pastinya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, kami bawakan kepada seluruh rakan pendengar Radio IKIM. Teruskan bersama Yati. Kita ada Furqan Fawaz dengan Nusaibah. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kau ibu misali, mencurah jasa budi, rela korbankan diri demi cinta ilahi. Kau rela
bisa tangan dari badan Nusaibah namamu terindah terukir megah lembaran sejarah kau serikan di pembela agama tidak tertawan kesenangan dunia di medan menjadi saksi permulaanmu menabur bakti lelah penatmu di dunia ini untuk rehatmu di akhirat nanti di syurga anakmu syahid karena pertahankan kebenaran. Radio IKIM 20 tahun inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Rahmatan Lil Alamin. Bersama kita di hujung talian untuk bersama menerusi perkongsian Rahmatan Lil Alamin, tak lain tak bukan tetamu tetap kita ada Ustaz Rusdi Al-Jawhari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, sihat-sihat alhamdulillah. Ustaz sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat ada dua. Sihat dua. Maksudnya? Sehat kesihatan dengan sihat. Oh. Sihat kesihatan Sihat. orang Melayu kata nampak sihat kau nampak sihat kau ni maksudnya lain tu, badan berisi lah. Badan berisi. Dikembang sisi nama dia. Dikembang sisi istilahnya. Allah Akbar. Tapi ni tak, Ustaz memang nampak sihat. Sihat maknanya sihat yang sihat lah. Kan. Amin, Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Dan hari ni bersama dengan Ustaz, itu juga yang selalu kita sama ada kita menyapa. Keduanya kita ada menyambut tetamu pun kita tengok sihat ke? Kan itu antara persoalan pertama kita akan tanya pada tamu kita, sihat ke kan? Kau tak sihat tak sampai sini katanya kan, sambungan. Allahu Akbar. Kita berdialog pagi ni Ustaz. Tapi ni alhamdulillah hari ni sebenarnya kita nak bawakan tajuk tentang satu lagi kaitan antara adat dan juga yang mana adat tersebut telah terbiasa dalam kehidupan kita menjadi tabiat dalam situasi kita, jadinya adat itu dah tak nampak macam sunnah. Tapi sebenarnya sunnah sebenarnya. Jadi hari ni Ustaz nak bawakan adat dan juga tetamu yang mana selalu sangat kita dengar walaupun waktu tengah hari Ustaz ada juga pelawaan ini. Tidur sinilah. Tu. Pelawaan tu walaupun waktu pagi datangnya, waktu tengah hari datangnya, belum malam lagi tapi dah dijemput dah. Tidur sinilah. Jadinya itu juga sebagai daripada adat dan juga kaitan dengan tetamu. Jadi mungkin awalan ini Ustaz nak berikan kepada kita apa yang kita nak bawakan untuk tajuk tidur sinilah, adat dan juga tetamu. Silakan Ustaz. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fa amma ba'd. Terima kasih Yati dan sedang pendengar dan penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diizinkan oleh Allah bertemu sekali lagi. Diam tak diam nanti dah nak masuk 3 tahun kan. Bulan 12 ni genap 3 tahun kita bersiaran membicarakan tentang rasional di sebalik amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perkongsian tu nanti insya-Allah akan menjadi saham kepada kita bila kita bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam
kita baginda kenal kita dan seterusnya kita layak untuk memperolehi syafaat daripada baginda SAW yang akan menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja saya yang berkata-kata ataupun saya yang mengkaji, tetapi Yati yang memudahkan memudah cara kan, Yati yang menerbitkan rancangan yang sangat terbaik ni kan, bukan kerana Ustaz Rusdi yang mengisi, tapi perkongsian yang disusun oleh para ulama dan juga dikaji oleh para saintis kan, tentang satu-satu kebaikan yang dilakukan oleh baginda SAW, yang mendengar juga akan dapat kebaikan daripada perkongsian ni. Dan insya-Allah mudah-mudahan nanti yang selalu bersama kita macam Kak Siti Hana kan, Kak Sharifah Kasim, semuanya yang selalu bersama kita, Hajah Hafizah kan, ini memang tiap minggu ada nanti di padang mahsyar nanti baginda Allah kata ni lah yang selalu masuk Radio Hakim ni yang selalu komen, yang selalu share kan. Mudah-mudahan semua dapat saham daripada perkongsian kita sepanjang yang kita berkongsi ni, dan insya-Allah kita doa mudah-mudahan kita dapat lagi bersama untuk akan datang untuk lebih membongkar tentang rahsia dan rasional di sebalik amalan baginda sallallahu alaihi wasallam. Uniknya untuk kali ini ataupun yang sebelum kita bicara ni, iaitu adat Melayu kita. Minta maaf kalau yang mungkin berbangsa Tionghoa ataupun yang berbangsa India kan, mungkin boleh kongsikan kepada kita juga. Mungkin ada amalan-amalan yang dilakukan dari sudut budaya Cina, budaya masyarakat India yang ada kaitan dengan sunnah Nabi SAW. Tu saya sangat alu-alukan kalau ada sahabat-sahabat pendengar kita yang nak berkongsi tentang tentang adat dalam budaya yang asalnya daripada sunnah. Kalau Allahumma salli tak perasan, jom kita share sama-sama, kita bincang sama-sama. Okey, insya-Allah. Pada pertemuan kita lepas, Yati dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bicara tentang satu perkara yang kita tak tahu punya, yang itu adalah sunnah, dah jadi adat kebiasaan masyarakat kita, dan adat tersebut tak ada pada orang lain, tak ada pada bangsa lain. Yang tak ada pada bangsa lain maksudnya kita kata bangsa Malaysia lah bangsa Malaysia kan, sebab keluarga makan Malaysia, guna tangan juga masyarakat sahabat kita daripada yang berbangsa India juga makan dengan tangan kan. Okey, tapi kalau kita lihat di luar sana kan, hatta negara Arab pun makan dengan tangan sudah ditinggalkan. Mereka lebih selesa dengan sudu. Okey, nak bicara tentang apa hukum makan menggunakan sudu, garpu, chopstick dan seumpamanya. Hukumnya harus, tidak haram, tidak makruh. Dan apa hukum makan menggunakan tangan? Tidak wajib tetapi sunnah. Kita nak bicara, jangan lepas ni kita bicara tentang, sebab ada juga yang respon kata, Ustaz kalau makan ke sudu macam mana hukumnya? Kan? Makan sudu hukumnya harus kan, makan menggunakan sudu hukumnya harus. Cuma kita nak kebaikan daripada sunnah. Dan kenapa budaya masyarakat kita Melayu terutamanya dikenali dengan makan menggunakan tangan. Dikenali makan dengan menggunakan tangan. Okey. Nanti kita bicara juga Yati tentang masuk rumah buka slipper. Pakai masuk rumah buka kasut kan. Sebab budaya ni, walaupun kalau kita pergi negara Arab yang moden sikit, kalau di Mesir mereka masuk rumah dengan kasut. Masuk rumah dengan kasut kan. Kalau kita lihat masyarakat barat hatta naik atas katil pun masih lagi pakai kasut yang dipakai dari luar kan. Tapi budaya kita nampak. Budaya kita sampai depan rumah ada yang pepatah Melayu umpama melepaskan batuk di tangga. Dia bukan batuk yang hot tu. Dia batuk. Batuk ni ialah timba ataupun tempurung kelapa kadang-kadang yang diletakkan satu pancang kayu yang diletakkan di tepi tangga rumah Melayu ni, dan ada tempayan kecil untuk basuh kaki. Jadi kata melepaskan batuk di tangga tu maksudnya tidak mengembalikan kembali gayung ataupun tempurung tadi pada tempatnya, dia meletakkan di tangga saja. Jadi bila orang turun berbahaya kan, berbahaya tu maksudnya buat kerja tak sempurna. Umpama melepaskan batuk di tangga, bukan batuk yang tu kan, dia batuk
batok, tapi ejaannya ialah batuk lah kan. Okey, sebut tentang tu. Itu juga kita akan bicara. Kita tak perasan rupanya jadi suatu amalan sunnah Nabi SAW. Okey. Hari ni Yati dan sidang pendengar yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebab itu tajuknya Yati kata hujan-hujan, Ustaz dah bawa tajuk tidur. Tidur sinilah adat Melayu kan, adat Melayu bila menerima tetamu, bagaimana mereka falyukrimu dhaifahu, mereka memuliakan tetamunya dengan kata tidur sinilah. Walaupun sebenarnya hakikatnya mereka tak bersedia untuk menerima tetamu, tapi sebagai ihtiram, sebagai memuliakan, sebagai menghormati. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad sebagai falyukrim, sebagaimana dia memuliakan dhaifahu, tetamunya. Perkataan itu biasa keluar daripada mulut masyarakat kita. Yang disebut tadi pun tengah hari pun dia kata, walaupun datang waktu tengah hari, bukan datang waktu malam, waktu tengah hari pun tak terlepas daripada mulut masyarakat kita, tidur sinilah. Walaupun saya yang balik kampung, rumah mak saya dengan rumah makcik saya, Allah, tak sampai 500 meter rasanya, 500 meter, tak sampai 1 kilometer pun. Tapi bila bertamu mak makcik, Rushdi tidur sinilah, dia kata. Tidur sinilah. Kan? Tak apalah tidur mak kan. Tidur sinilah, nampak? Maksudnya, walaupun yang datang tu anak saudara, walaupun yang datang tu, tapi makcik-makcik kita ni, tidur sinilah, kan? Nampak? Itu memang masyarakat kita. Jadi, kita nak peringatkan kembali, kita nak perhangatkan kembali mana yang kita dah lakukan, alhamdulillah kita teruskan. Tapi kadang-kadang ada yang tercicir. Masyarakat moden kita yang tinggal di bandar ni, dia dah tercicir sikit, terhakis sedikit demi sedikit yang maksudnya menerima tetamu, menerima tetamu. Dan kita kena tahu bahawa masyarakat Melayu ni sangat memuliakan tetamu, dan memuliakan tetamu itu adalah sunnah Nabi SAW. Okey, itu yang kita nak bicara tentang tu. Okey, kalau kita rujuk dan sedang pendengar yang berkata Allah SWT sekalian, memuliakan tetamu ni adalah akhlak yang mulia sebenarnya. Memuliakan tetamu adalah akhlak yang mulia. Kalau kita lihat kisah Nabi Allah Ibrahim yang Allah nukilkan dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat 24 sampai 27. Okey, Allah SWT berfirman, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Okay. Adakah sudah sampai kepada kamu wahai Muhammad perihal tetamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan? Al-mukramin dengan perkataan al-mukramin. Dhaifi Ibrahim bermaksud tetamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan. Okay. Izdakhalu alaiha faqalu salama. Bila dia masuk, tetamu masuk, dia memberi salam kepada Nabi Allah Ibrahim. Dan memberi salam ni bukan saja daripada Nabi Muhammad SAW, tetapi awal lagi Nabi Ibrahim juga memberi malaikat Jibril juga memberi salam kepada Nabi Ibrahim. Qala salamun qaumun munkarun. Dan disebut bahawa selamat sejahtera kepada kamu, dan dia pun menjawab selamat sejahtera kepada kamu. Okey. Faragha ila ahli faja'a bi'izlin samin. Okey, lalu dia kata Nabi Allah Ibrahim, kemudian dia masuk mendapatkan ahli keluarganya. Jadi Nabi Allah Ibrahim dia masuk untuk mendapatkan ahli keluarganya, iaitu isterinya dan anak-anaknya, serta dibawa seekor anak lembu yang gemuk yang dipanggang. Dihidangkan anak lembu yang gemuk ini panggang. Lalu dihidangkan kepada mereka sambil berkata, silalah makan. Nampak? Silalah makan. Faqarraba ilaihim qala ala ta'kulun. Maksudnya silalah makan. Jadi perkataan sila ni yang sedang pendengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dia adalah kata hormat. Sila masuk, sila. Dan kalau kita perasan, yang lepas kita pernah bicara tentang makan atas safrah ataupun suprah, kan, makan bersila. Okey, masyarakat Melayu kita makan bersila. Apa maksudnya makan bersila? Makan secara terhormat. Makan secara terhormat. Sila. Sila. Jadi bila makan bersila. Bersila ni maksudnya ialah makan dengan hormat. Jadi dia memuliakan tetamu. Jadi masya-Allah, ada perkataan silalah makan. Silalah makan. Dia orang Melayu marah-marah pun kalau dia bergaduh, dia tak suka tu, silalah berambus. Masih sopan Ustaz.
bersopan juga, berhembuslah dengan cara terhormat. Silalah berhembuskan. Jadi sila tu perkataan sila. Jadi dia ambil daripada perkataan sila tu duduk bersila. Okey. Kemudian Allah SWT dia ambil daripada perkataan salam ialah bersalaman. Salam bersalaman, sila bersila. Kan jadi sebut tentang tu insya-Allah. Okey. Itu yang pertama, Allah rakamkan dalam Al-Quran tentang kemuliaan Nabi Allah Ibrahim AS memuliakan tetamunya, ataupun kemurahan hati, kemuliaan hati Nabi Ibrahim dalam menerima dan menyambut serta melayan tetamu. Kalau kita rujuk dalam hadis kisah Nabi SAW, dia melayan tetamu walaupun tetamu itu tidak disukai oleh baginda SAW. Ada itu kisah yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, boleh rujuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bab akhlak Nabi SAW. Disebut istazana rajulun ala Rasulillah SAW wa ana indahu faqala bi'sa ibnu Ushair, ibnu Ashirah. Disebut bahawa kata Aisyah, suatu ketika aku bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, seorang telah datang untuk minta izin menemui baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila baginda melihat orang ini, dia kata orang ini adalah orang yang paling buruk dalam kaumnya. Maksud baginda SAW pun tak suka dia hadir. Bila masuk dalam rumah, baginda SAW melayan dia, berinteraksi dengan lemah lembut dan ramah. Setelah tetamu ini pergi, aku bertanya kepada baginda SAW, kata Aisyah, wahai Rasulullah, engkau telah mengatakan apa yang telah kau katakan tadi. Maksudnya Nabi telah menunjukkan satu sikap, Nabi tak senang dengan orang ni datang. Dan Nabi menunjukkan satu sikap, Nabi tak suka dengan perbuatan orang, dengan perbuatan ataupun sikap orang ni. Okey. Tetapi kata Aisyah, kamu bersikap lemah lembut dan ramah tutur kata terhadapnya. Lalu baginda SAW menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah yang ditinggalkan oleh orang ramai kerana takut kepada kata-kata kejinya ataupun perbuatan kejinya. Jadi seburuk-buruk manusia adalah manusia yang ditinggalkan, orang pulau dia. Sebab kata-kata dia satu, yang kedua adalah perangai dia yang buruk tu. Jadi jangan sampai kata Nabi SAW pada Aisyah, jangan sampai kita jadikan orang tu sebagai orang seburuk-buruk orang, seburuk-buruk manusia. Jadi kita kena layan juga walaupun dia memiliki perkataan yang keji, walaupun dia Allahumma salli alaihi wasallam, dia memiliki perbuatan ataupun perangai yang jahat, bila kita tetap melayan, walaupun kalau dia tetamu, ya silakan datang masuk ke rumah dan layan dengan lemah lembut. Inilah yang digariskan oleh Nabi SAW. Okay. Dan juga kalau kita rujuk dalam satu hadis, maksudnya memuliakan tetamu sangat dianjurkan oleh Nabi SAW. Berdasarkan pada hadis yang biasa kita dengar, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Okay. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, kan disebut fala yu'zi jarahu. Okey, ini hadis yang lain, cuma kalau yang biasa kita dengar adalah man amana billahi wal yaumil akhir falyukrimu dhaifahu wal yukrimu jarahu, kan. Hendaklah memuliakan tetamunya. Tapi kalau di sini man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu, jangan dia menyakiti jirannya. Satu, kalau dia beriman pada Allah dan hari akhirat. Okey. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sekali lagi, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, kan? Fal yukrimu dhaifahu. Hendaklah dia memuliakan tetamunya, memuliakan tetamunya. Dan kalau sambung lagi hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau beriman, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam. Jadi ketiga-tiga ni duduk dalam hadis yang sama. Yang pertama, jangan sakiti jiran ataupun muliakanlah jiran. Kemudian falyukrimu dhaifahu, muliakanlah tetamu. Yang ketiga, berkata baik walaupun berkata baik, kalau tak diam. Kita tak diam. Okey. Daripada hadis ni, kalau kita rujuk, pertama sekali, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maksudnya suatu kedudukan yang sangat tinggi. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah. Fa itu tindakan, maka. Dia kata penghubung juga, tapi berbeza dengan waw ni dan. Maksudnya dia menyambung ayat sebelumnya. Tapi bila gunakan fa ni maksudnya tindakan kita apa selepas ni.
Kalau kita beriman pada Allah dan hari akhirat, maka tindakan kita mestilah jangan sakiti jiran. Satu. Yang kedua, Allahumma SWT, maka hendaklah kita memuliakan tetamu. Itu disebut tentang tu. Jadi ini adalah satu tuntutan yang sepatutnya kita isi. Dan alhamdulillah masyarakat kita ni dia sangat berpegang kepada akhlak ataupun sunnah yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah memuliakan tetamu. Selepas ni Yati dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, saya nak bawa cerita sikit tentang bagaimana hebatnya masyarakat kita, terutamanya masyarakat Melayu ni, melayan tetamu. Dan semua itu adalah daripada anjuran daripada hadis Nabi SAW dan sunnah Nabi SAW. InsyaAllah kita berhenti sebentar. InsyaAllah. Ada benar tak rakan-rakan pendengar kita kan masa kecil-kecil dulu rasa macam beratnya nak kena layan tamu. Tamu datang, Masya Allah. Lepas tu mak paksa pula tu suruh keluar. Dan mungkin pengalaman itu juga daripada rakan-rakan pendengar. Jadinya jom sama-sama kongsikan pengalaman anda dalam nak memuliakan tetamu. InsyaAllah di ruangan komentar. Dan ada juga Ustaz sebelum kita berhenti rehat ini nak kongsikan juga. Sahabat kita Kamaruzaman Muhammad Zaki kata sila berasal daripada silat. Ustaz katanya silat asalnya silaturahim. Allahualam. Macam tu. Masya Allah. Terima kasih kongsian ilmu. Dan kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, menerusi perkongsian rahmatan lil alamin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli arifin billah wa ahlillah ya Allah wa kulli arifin billah wa ahlillah ya Allah ya Allah syumusil huda syuyukhil wara nujumin nada ya Allah syumusil huda syuyukhil wara nujumin nada bihim naslamu min kulli adha biqadrillah ya Allah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli arifin billah wa ahlillah ya Allah wa kulli arifin billah wa ahlillah ya Allah ya Allah syumusil huda syuyukhil wara nujumin nada ya Allah syumusil huda syuyukhil wara nujumin nada bihim naslamu min kulli adha biqadrillah ya Allah Sunnah adalah sabda, perbuatan, ketetapan, sifat, watak budi atau jasmani baik sebelum menjadi rasul maupun sesudahnya. Berdasarkan analisis, wujud perkaitan yang signifikan antara sunnah dengan realiti sosial kehidupan manusia yang melibatkan aspek sains, psikologi, kesihatan, akhlak dan adat Melayu. Terbukti, sunnah bukan sesuatu yang terpisah daripada kehidupan manusia.
Jom fahami rasional di sebalik sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi rancangan Rahmatan lil Alamin bersama Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari setiap hari Rabu pada pukul 10 pagi di Aspirasi 101 IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sunnah membentuk pemikiran rasional dan realistik, membina kehidupan celik dan lebih cerdik. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Rahmatan lil Alamin. Hari ini bersama dengan Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari, perkongsian kita tentang tidur sinilah, adat dan juga tetamu. Bagaimana sebenarnya adat Melayu ini dalam memuliakan tetamu. Masya Allah, ramai sahabat-sahabat kita Ustaz sambil-sambil tu tulis nota, tulis matan hadis surah yang Ustaz kongsikan tadi. Masya Allah, terima kasih banyak kepada rakan-rakan pendengar kita dan juga terima kasih pada sahabat kita Ruziah Ma'ruf. Ustaz berikan kita 50 star. Terima kasih banyak. Dan Ustaz, kita sambung lagi Ustaz untuk perkongsian kita pada hari ini sebab Ustaz kata tadi nak tahu juga bagaimana hebatnya masyarakat kita tentang melayan tetamu ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, perasan tak perasan kita, Allahumma salli ala Muhammad, masyarakat kita ni memang dah terbiasa dan terkenal dengan sifat ramah dan sifat menghormati tetamu ataupun memuliakan tetamu. Itu memang kita tak boleh nafikan lah. Memang kita lihat masyarakat terutama ibu dan ayah kita dulu kan. Cuma perkara ini sedikit terhakis bila kita kebanyakan duduk di bandar dan seumpamanya. Tapi tak dinafikan juga ada yang di bandar juga melaksanakan perkara yang sama di kampung. Kalau kita lihat di kampung dulu bila ada kenduri kendara, adalah orang datang untuk gotong royong istilahnya kan, ataupun di belah selatan dipanggil rewang, datang rewang kan. Ada juga walaupun duduk di tengah-tengah bandar, satu komuniti, satu pertubuhan masyarakat, dia juga melaksanakan gotong royong. Itulah gotong royong juga sebenarnya adalah amalan yang terbaik sebenarnya yang kita boleh buat. Baginda Rasulullah bila membina Masjid Nabawi dan membina Masjid Quba, Nabi bergotong royong dengan para sahabat. Ketika mana penggalian parit, baginda Rasulullah juga bergotong royong untuk menggali parit dan seumpamanya. Jadi gotong royong ni juga amalan sunnah Nabi SAW. Amalan sunnah Nabi SAW. Itu nanti kita akan bicara dalam tajuk lain gotong royong. Dari sunnah jadi adat, gotong royong. Okay? Alhamdulillah setakat ni sudah dapat 55 dah tajuk yang berkaitan dengan sunnah yang daripada adat yang asalnya daripada sunnah Nabi SAW. Okay, jom. Okey, yang pertama sekali kalau kita lihat tajuk kita tidur sinilah. Datangnya daripada mana Kalau kita lihat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa Nabi SAW bersabda, "Thalathun la turad." 3 perkara jangan kamu tolak, jangan kamu tolak. Yang pertama al-wasaidu, bantal. Al-wasaidu, bantal. Kenapa bantal? Okey. Bantal ni kata Nabi SAW jangan tolak bila diberikan bantal. Sebab bantal ni adalah cara tuan rumah memuliakan tetamunya. Kan? Cara tuan rumah memuliakan tetamunya. Bila tetamu datang rumah, bantal ni adalah diberikan untuk baginda Rasulullah berehat ataupun diberikan kepada tetamu ni untuk bersandar, untuk melepaskan penat perjalanan yang jauh dan seumpamanya. Jadi bantal ni adalah simbolik kepada cara tuan rumah memuliakan tetamunya. Tapi masyarakat kita, Masya Allah, lebih hebat daripada tu. Apa dia? Tidur sinilah kan. Dia bukan sekadar beri bantal, kadang-kadang bantal tak keluar pun tapi perkataan dia. Jadi sama dengan pertama al-wasaidu, bantal itu cara tuan rumah memuliakan tetamunya. Tetapi masyarakat kita lebih dahsyat daripada itu adalah tidur sinilah. Tidur sinilah kan. Jadi ini cara juga tuan rumah untuk memuliakan tetamunya. Itu yang pertama Itu yang pertama. Jadi bantal jangan tolak sebab itu cara tuan rumah memuliakan tetamunya. Okay, nanti ada yang tanya pula, Ustaz, baru satu, yang kedua, yang ketiga apa? 3 perkara jangan kamu tolak. Sengaja saya tak nak sentuh sebab bukan fokus kepada kita punya perbincangan, tapi tak apalah. Untuk Ustaz dah sebut 3 tapi sebut 1 nanti kan tercari tak boleh tidur malam ni. Dah dia yang tulis dah. Ruhaizah Ismail dah tulis dah. Ismail dah cepat je kan. 3 jangan tolak adalah yang kedua, minyak wangi. Okay, minyak wangi. Okey, yang ketiga adalah al-laban, susu. Jangan tolak Jadi 3 perkara jangan ditolak. Kalau diberikan kepada kita jangan tolak. Yang pertama adalah al-wasaidu, bantal.
bertamu ke rumah sahabat, bertamu ke rumah saudara mara, bila diberikan bantal, jangan tolak. Itu cara tuan rumah memulihkan tetamunya. Sama juga kalau tidur sinilah, kena jawab dengan cara yang terbaik untuk kita menolak. Jangan kata tidur sini, jangan tolak. Tengok ke kesiapsiagaan dia. Maksudnya, adakah dia bersedia untuk menerima tetamu? Kadang-kadang dia tak bersedia untuk menerima tetamu. Jadi kita sendiri yang boleh menilai. Tak apalah, terima kasih, alhamdulillah. Tak apa, lain kali lah. Maksudnya Allah SWT, itu cara kita menjawab bila soalan ataupun bila ajakan tidur sinilah. Masyarakat Melayu kita, dia bukan sekadar bantal, tetapi hatta sampai memuliakan tetamu, walaupun pada ketika itu dia tidak bersedia sebenarnya. Dalam peti ais pun tak ada apa-apa, kat dapur pun tak ada apa nak masak, tapi kalau dia kata insya-Allah bolehlah, dia akan berusaha juga untuk menyediakan jodoh yang hebat. Okey. Yang kedua, perasan tak kita? Bila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila seorang tetamu datang ke rumah dan bermalam ataupun datang rumah, tak bermalam pun dia akan ada satu perkataan dia kata, buat macam rumah sendiri. Buat macam rumah sendiri. Nampak, ini satu perkataan, satu sikap memulihkan tetamu, buat rumah sendiri. Bermaksud jangan malu, nak apa minta je, sebab dia bersedia untuk dipanggil hospitality. Hospitality. Dia sebab ada kajian nanti disebut tentang hospitality dalam adat Melayu, adat bertamu. Saya ada satu rujuk ada satu universiti dia buat satu kajian tentang, saya rasa dia bukan tesis tapi dia satu kertas kerja ataupun jurnal berkenaan dengan hospitality dalam amalan masyarakat Melayu menyambut tetamu. Itulah. Okey, sebab itu saya kaji juga, saya keluarkan sikit daripada jurnal tersebut. Pertamanya adalah yang kedua ini saya ambil daripada itu, iaitu buat macam rumah sendiri. Tapi kita tetamu kena faham lah, jangan buat macam rumah sendiri pula. Sampai ke dapur. Sungguh dia. Bersungguh dia masuk sampai ke dapur Masuk sampai ke dapur. Tapi ada kadang-kadang ada sampai masuk ke dapur, apa dia? Pinggan yang dia gunakan, yang dia selesai makan, maksudnya dia ambil pinggan tu sampai ke dapur, dia basuh sendiri. Tak payahlah, dah letak je situ. Tak payah basuh, tak payah. Letaklah situ kan. Tak apa. Sampai tahap tu dia kata, tak apa, letak je, tak payah basuh. Kan tak payah basuh. Yang tetamu pula, dia kata buat rumah sendiri, basuhlah kat dapur kan. Basuhlah kat dapur. Tapi tak. Kalau kita ikut dalam adab dan akhlak bila jadi tetamu, nanti kita bicara insya-Allah. Allahumma salli ada, kita hanya dibenarkan untuk duduk di tempat yang disediakan. Janganlah sampai merayap masuk dapur, masuk bilik orang semua. Masuk bilik orang menaik tingkat atas, tak payah. Duduk di mana tempat kita disediakan. Okey, itu adab kita pula sebagai tetamu, adab kita tetamu. Baik, adab tuan rumah, buat macam rumah sendirilah. Buat macam rumah sendiri. Hebatnya masyarakat kita memulihkan tetamu. Okey. Yang ketiga, bila tetamu datang, tuan rumah, masyarakat kita masyarakat Melayu akan menyediakan makanan yang sangat istimewa. Bukan makanan biasa. Bukan makanan biasa. Nanti kita akan bincang sebab ada kes juga yang seterusnya yang disebut anak-anak tidak dibenarkan mengambil makanan di hadapan tetamu. Memang masyarakat Melayu kita bila tetamu nak datang, dia akan pesan pada anak-anak jangan ambil makanan depan tetamu tau. Nak makan kat dapur. Nak makan kat dapur. Jadi itu antara juga cara orang masyarakat kita memulihkan tetamu. Jangan ambil makanan. Ada yang kongsi Ustaz, apa yang Ustaz katakan tadi, ada yang kongsi di WhatsApp Kim, kata dulu masa kecil kalau tetamu datang mesti mak akan masak istimewa. Yang sedih kita makan lepas tetamu habis makan, muliakan dan utamakan tetamu. Allah. Saya ada pengalaman itu, tapi bukan nak mengaibkan lah. Sekadar untuk berkongsi cerita. Saya datang seorang, kemudian adalah dia hidangkan ada 5 biji karipap. 5 biji karipap dengan air kopi dan satu piring biskut. Sebab tak ada apa-apa kat rumah. Yang karipap pun karipap frozen. Karipap frozen. Tahulah karipap frozen macam mana bentuk dia kan. Okay. Sebab saya datang tiba-tiba, tapi dia nak sediakan juga. Macam tu yang dia buat keluar, biskut pun buat keluar. Sebab memulihkan tetamu kan. Tapi masalahnya, ialah ini masyarakat moden kita.
anak dia yang kecil kan datang kata curry puff kata. Dia ambil satu curry puff, dia sambil berjalan makan, pergi ke akak-akak dan abang-abang ni yang sedang menonton televisyen dah. Lepas tu kata adik mana dapat curry puff? Adik yang kecil, adik kat depan tu. Kebetulan anaknya memang 5 orang. Anaknya 5 orang. Jadi yang datang kakak ambil satu, datang abang ambil satu dah. Lepas tu yang tuan rumah dia ke dapur ketika tak ada. Jadi bila datang mana pergi curry puff ustaz ni? Mana pergi curry puff? Ya Allah, anak-anak dah ambil semua ustaz, minta maaf ustaz. Dia kata tak apa budak-budak itu faham kan. Tapi masyarakat kita dulu macam mak saya dulu masya-Allah. Dia jangan saya maksudnya amaran keras tu. Amaran keras, jangan keluar, jangan ambil makanan depan tamu ambil tamu mak cubit dia. Mak cubit. Kalau kita baru nak dekat je, biji mata dia dah keluar tu. Biji mata mak kita dah terkeluar. Kita pun faham okey. Itu mak kita memang masya-Allah malu sebenarnya, dia malu. Sebab dia memang masyarakat kita memuliakan tetamu. Jadi bila kita gagal untuk jaga adab anak-anak kita, berarti kita tidak memuliakan tetamu sebenarnya kan, tidak memuliakan tetamu. Itulah. Jadi bila dah habis 5 tu, datanglah anak yang kecil tu. Dia kata, dah habis dah. Memang dah habis 5 orang, jadi seorang sebiji 5 lah kan. Ada biskut dia kata. Dia ambil biskut tu, dia cecah dalam cawan kopi saya. Kan? Jadi budak kecil, baru umur dalam setahun 2 tahun je tu, dia tak pandai lagi. Jadi dia biar lama biskut tu dalam air. Lepas tu dia angkat, separuh dia kata, mana pergi semaki dia. Yang maki dia kat dalam tu lah. Jadi saya pun tak cakap lah dengan mak dia yang ada biskut yang dalam kopi. Saya minum lah. Saya minum tersedak. Tersedak. Saya minum tersedak sebab dalam tu ada biskut. Baki biskut yang patah tadi tu. Sikit patah. Nampak masyarakat kita masya-Allah. Dia memang pesan kalau ada tetamu datang, jangan keluar. Jangan keluar. Jangan ambil makanan di hadapan tetamu. Itu satu adab, satu akhlak sebenarnya. Kita menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Satu juga tuntutan dan satu juga galakan daripada sunnah sebenarnya. Okey, yang seterusnya yang seterusnya adalah anak-anak dilarang mencelah bila orang-orang tua sedang berbicara. Ni masyarakat kita kan. Sebab Nabi SAW pun akhlaknya bila sahabat berbicara, sahabat ataupun sahabat yang lebih muda berbicara, baginda SAW tidak akan mencelah percakapan sahabat. Tidak akan mencelah percakapan sahabat. Baginda akan berkata-kata bila sahabat tersebut telah selesai berkata-kata. Baginda tidak memotong perkataan orang lain. Itu akhlak baginda SAW. Jadi sebab itu anak kita diajar bila datang jangan mencela bila orang sedang bercakap. Kalau mama sedang bercakap, jangan sibuk ke depan. Kadang-kadang anak ni bila tetamu datang time tu lah nak tanya kat mana. Tak tanya kat mana. Ibu baju kat mana baju? Allah. Baju. Minta kat akak tu. Nanti keluar lagi. Seluar kat mana seluar? Allah, siap satu dia tanya. Itu baru anak seorang. Ni seorang lagi, tawel mana tawel nak mandi. Allahu Akbar. Jadi jangan mencela. Sebab itu adab Melayu kita memang sangat menekankan. Bila anak-anak, bila tetamu datang, anak-anak dipesan jangan mencelah bila orang tua berbicara. Okey, seterusnya masyarakat kita bila tetamu datang, ibu dan ayah pasti akan menyuruh anak-anak bersalam dengan tetamu. Jadi menghormati orang yang tua. Jadi ini juga adalah satu sunnah yang dituntut ataupun yang digalakkan dalam Islam. Bila tetamu datang, bukan saja ibu dan ayah yang memuliakan tetamu, hatta anak-anak pun dipanggil sekali untuk bersalaman dengan tetamu. Pergi salam makcik tu, pergi salam makcik tu. Kan, pergi salam tu. Okey. Kemudian, nampak? Yang seterusnya adalah bilik tamu. Ni yang mahal ni. Bila bermalam je tetamu, ada satu bilik yang khas dikhususkan untuk tetamu. Untuk tetamu. Akan dihias, akan ditukar cadarnya, kemudian disediakan dengan kain pelikat dan kain batik dan tuala setiap seorang tetamu tu. Maksudnya itu memang masyarakat kita. Dan sediakan bilik tamu. Dan pesan juga anak-anak, jangan masuk bilik ni. Jangan keluar masuk bilik ni. Walaupun bilik tu kadang-kadang anak dia simpan mainan kat situ. Simpan mainan kat situ. Jadi tetamu tengah-tengah bayi, anak dia masuk. Anak dia masuk. Yang paling dahsyat sekali, yang paling dahsyat, anak main sembunyi-sembunyi. Main sembunyi-sembunyi. Tengah baring-baring, tiba-tiba masuk sembunyi kat sebelah katil tu. Tetamu, ni apa ni? Main sembunyi dengan abang kakak dia. Abang dia kakak masuk
Syak tanya tamu, ada sampai adik saya kat dalam bilik ni tak? Itu sebab itu bilik tamu ni bilik khas, bilik khusus. Sebab tu kita sebagai tuan rumah juga, Allahumma salli alaihi wasallam, bila kita dah sediakan bilik ini sebagai bilik tamu, itu adalah ruang privacy ataupun ruang peribadi kepada tetamu kita. Kita kena pastikan baju kita, tudung kita yang kita selalu pakai yang letak dalam bilik tamu tu, sebelum tetamu datang, keluarkan dulu awal-awal. Jangan setiap kali asyik ketuk pintu. Minta maaf ya, saya nak ambil tudung kat dalam ni. Lepas tu sekejap lagi masuk ketuk, minta maaf ya, saya nak ambil sejadah. Allah. Jadi jadi Allahumma salli alaihi wasallam, memuliakan tetamu tu dah kurang dah sedut tentang tu. Okey. Saya nak berbalik yang tadi disediakan makanan istimewa. Kalau kita rujuk kisah Abu Haytham, Nabi dah pesan dah dengan Abu Haytham bila Nabi bertamu dengan Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ke kebun Ibnu Haytham yang kita bicara dalam kitab Syama'il Mu'adiyah yang membicarakan tentang Nabi lapar kita katakan. Dah pesan pada Abu Haytham, jangan sembelih kambing betina. Jangan sembelih kambing betina. Yang kedua, jangan sembelih anak kambing. Cukuplah kamu kalau nak sediakan, sembelihlah kambing yang dah matang lah, kambing yang dah tua. Okay? Tetapi Abu Haytham ni tak, dia tetap juga sembelih kambing betina yang muda, sebagai memuliakan Nabi SAW dengan para sahabat. Nabi dah pesan jangan. Yang kedua, Nabi pesan, okey, kalau nak hidangkan kurma, petikkan kami yang dah masak je. Yang dah masak je. Tapi tak, Abu Haytham panjat pokok kurma dan ambil setandan kurma dan dihidangkan kepada Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, Abu Haytham, aku dah pesan dah, ambil yang masak je, kenapa tak pilihkan kepada aku yang masak je? Lalu kata Abu Haytham, aku hendak kamu sendiri yang memilih ya Rasulullah. Kamu nak yang dah masak ke, kamu nak yang kering ke, kamu nak masih mentah ke? Jadi ini cara memuliakan tetamu. Sebab itu bila Allahumma salli alaihi wasallam, bila tetamu datang rumah, kita menyediakan makanan yang istimewa, itu adalah antara sunnah Nabi SAW juga ya, yang kita boleh amalkan, yang kita dah amalkan sebenarnya dan kita boleh pugar kembali dalam masyarakat kita kan. Okey, satu lagi yang paling terbaik apa dia, yang paling kita yang ni memang tak tahu ada lagi tak, tapi masyarakat kalau arwah mak saya memang pesan, iaitu pinggan mangkuk yang istimewa sahaja digunakan bila tetamu datang rumah. Kalau tetamu tak datang, pinggan mangkuk yang mahal, yang istimewa tu duduk dalam almari, duduk dalam kabinet kaca dalam almari. Mak, kenapa tak pakai pinggan ni? Ini pinggan untuk tamu. Kan? Anak-anak tak payah, anak-anak pakai pinggan asrama je. Pinggan kantin je dia kata, pinggan kantin. Okey, ini untuk tetamu je, nampak. Ini satu juga masyarakat kita sangat memuliakan tetamu. Sebab itu Yati, kalau kita rujuk dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam menceritakan tentang kelebihan, kebaikan ataupun layanan nanti dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketika itu akan dihidangkan adalah min ka'sin. Air itu akan dihidangkan dalam cawan-cawan yang berbentuk piala, bentuk piala. Okay, kalau kita cawan mungkin cawan biasa je, yang kita biasa guna dalam kat rumah, cawan biasa. Tetapi bila tetamu datang, dia akan keluarkan cawan yang sangat istimewa. Jadi itu jugalah sebenarnya daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, bila seorang masuk dalam syurga, dia akan dihidangkan minuman dan yang dituang dalam bekas, dia panggil ka'sin. Ka'sin ni iaitu cawan yang berbentuk piala, cawan yang berbentuk piala. Jadi istimewa lah. Sebab itu pinggan mangkuk, yang ada pinggan mangkuk istimewa untuk tamu. Ini masyarakat kita yang dah buat tentang bagaimana memuliakan tetamu. InsyaAllah itu yang kita nak bincang tentang tu. Okay. Masya Allah. Ustaz, sahabat kita ni macam Rohaidah Subuh kata, kuliah hari ini sangat mengimbau kenangan dengan mak ayah saya. Saya rasa bukannya Puan Rohaidah sahaja, ramai lagi sebenarnya mengimbau kenangan masa kecil-kecil. Maknanya itulah, memang daripada dahulu orang Melayu begitulah sebenarnya cara hidupnya, cara memuliakan tetamu kan Ustaz kan. Dan kita ada soalan, kalau kita sempat Ustaz, kita tanyakan soalan, boleh ke Ustaz? Okey, kita ada soalan daripada sahabat-sahabat kita Ustaz. Tadi di WhatsApp IKIM tanyakan soalan, jika seorang itu dia dalam edah, suaminya baru meninggal 3 minggu, adakah dia boleh menerima tetamu yang datang ke rumah untuk menziarah Ustaz? Okey, pertama sekali untuk edah ni, dia sebenarnya tujuan edah ni adalah untuk